Okey, selamat pagi semua murid-murid tahun 5. Okey. Hari ini kita belajar tentang tajuk yang baru, unit yang baru, iaitu tema Sains Fizikal unit 5, iaitu elektrik. Okey, jadi cikgu rasa kamu semua harap sudah bersedia lepas cuti 1 minggu ya. Okey, jadi cikgu di sini cikgu nak kamu tumpukan pada objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, cikgu harap kamu semua dapat menjelaskan sumber tenaga elektrik. Okey, dapat membina litar elektrik yang lengkap, iaitu litar bersiri dan litar selari, dan juga yang terakhir mengenal pasti simbol-simbol komponen dalam litar lengkap. Okey, di sini cikgu dah sediakan rancangan pengajian harian untuk rujukan cikgu. Okey. Okey, yang pertama, mari kita lihat dari manakah sumber tenaga elektrik datang. Okey, mari kita lihat dari mana sumber tenaga elektrik datang. Okey, kita menggunakan tenaga elektrik dalam kehidupan harian. Okey, contohnya dari mana elektrik di rumah kita itu datang, dari mana asalnya. Okey, ia berasal adalah berpunca daripada stesen jana kuasa. Stesen jana kuasa seperti stesen jana kuasa angin, stesen jana kuasa ombak, dan stesen jana kuasa hidroelektrik. Okey, menggunakan tenaga kinetik untuk menggerakkan turbin dan menjanakan tenaga elektrik. Dia menggunakan aliran air yang akan menggerakkan turbin. Okey. Lepas tu, sumber tenaga yang utama yang kedua iaitu sel suria. Okey, sel suria menukarkan tenaga cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Okey, sel suria digunakan pada alat seperti satelit dan kalkulator. Okey, sekarang juga kita tengok banyak juga tenaga-tenaga solar digunakan di rumah-rumah ataupun di tempat-tempat yang lain. Okey. Lepas tu sumber tenaga elektrik yang lain yang asasnya, okey, seperti kita lihat di sini adalah sel kering. Okey, sel kering. Okey, kalau kita panggil sel kering ini, kalau kita panggil kita panggil bateri ya. Okey. Sel kering menyimpan tenaga kimia. Apa yang terdapat dalam sini adalah tenaga kimia. Okey, cikgu nak kamu baca adik-adik. Okey semua. Yang kedua, dynamo. Okey, dynamo. Okey, apa yang maksud dynamo? Di mana dynamo ni selalu digunakan? Okey, yang ketiga, accumulator. Accumulator ni biasa terdapat, kalau senang kamu nak tahu, biasanya terdapat di bateri kereta. Okey, lepas tu yang ketiga, penjana, generator. Generator ni biasanya kalau pada masa dulu kita belum ada tenaga elektrik di sekolah, kita gunakan generator untuk menjanakan tenaga elektrik. Okey, jadi ini merupakan beberapa sumber tenaga elektrik yang perlu kamu tahu. Okey. Okey, lepas tu kita pergi kepada dan seterusnya, subtajuk yang terusnya kita nak belajar apa dia litar bersiri dan litar selari. Okey. Litar bersiri, maksudnya litar bersiri adalah litar yang lengkap yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam satu laluan sahaja, satu rantai elektrik sahaja. Okey, seperti yang kamu dapat tengok di sini. Okey, bahan-bahan yang digunakan adalah sel kering, mentol, yang biru ni adalah wire dan swiss. Okey. Litar bersiri mempunyai satu laluan untuk arus elektrik mengalir. Okey, seperti cikgu cakap tadi ya. Okey, dia mempunyai satu laluan sahaja. Okey, dia mempunyai satu laluan, satu siri laluan sahaja. Okey, yang ini dia akan mengalir. Okey, dia akan mengalir. Okey, arusnya dia akan mengalir sampai ke swiss. Apabila swiss ditutup, okey, mentol akan menyala. Okey, jadi arus dia hanya satu laluan sahaja. Dia berpusing hanya satu laluan sahaja. Okey.
Untuk litas selari mentol disusun dalam bentuk cabang yang selari antara satu sama lain. Okey, mentolnya disusun secara cabang dua cabang macam ni ya. Ada cabang yang pertama dan cabang yang kedua. Okey. Maksudnya kita terpaksa menambah satu ataupun dua lagi wire yang kita perlu gunakan ya. Okey. Cabang elektrik yang kedua kita letak secara selari dengan cabang elektrik yang pertama. Okey, bahan-bahannya juga sama. Okey. Apakah yang kita perlu tahu dalam litas selari ini? Okey, litas selari mempunyai lebih daripada satu laluan untuk arus elektrik mengalir. Maksudnya okey, dia ada lebih daripada satu laluan. Contohnya yang ini adalah laluan pertama. Laluan kedua sini, ini laluan kedua. Okey, jadi ini laluan pertama, yang ini laluan kedua. Okey, kita tengok arah anak panah ini. Okey, bila dia ditutup, mentol ni akan menyala. Lepas satu lagi dia akan pergi ke sini dan mentol ni pun akan menyala. Okey, jadi dia ada dua laluan arus elektrik. Ada lebih dari satu laluan, tidak seperti litas selari ini. Okey. Okey, seterusnya kita akan lihat bagaimana kita nak melakar litar menggunakan simbol. Okey, lakaran menggunakan simbol. Okey. Untuk sel kering, macam mana melakar sel kering? Okey, ini ya, kita lakar sel kering, kita buat satu garis lurus, satu garis yang menegak panjang, lepas tu jarak menegak pendek, lepas tu satu garis lurus. Okey, ini mewakili satu sel kering. Okey, kalau dua sel kering, buat garis lurus, satu garis menegak panjang, jarak pendek, satu lagi garis menegak panjang, jarak, dan satu garis lurus. Kalau macam ini, kamu tengok, perhatikan betul-betul. Yang ini adalah mewakili dua sel kering, maksudnya ada dua bateri. Yang ini satu sel kering, maksudnya satu bateri. Okey, kelas. Okey, untuk Swiss pula, macam mana kita nak lakar menggunakan simbol? Okey, untuk Swiss, okey, kita buat macam ni. Lepas tu kita buat titik hitam. Okey, buat titik hitam. Lepas tu kita buat satu garis lurus yang condong, jarak, buat titik hitam di sini. Lepas tu kita buat garis lurus. Yang ini adalah Swiss terbuka. Okey, ini adalah simbol Swiss. Swiss tertutup, lukis satu garis lurus, buat satu bulatan yang kecil. Okey, garis, lepas tu kita buat satu bulatan yang kecil, lepas tu kita garis lurus. Ini mewakili Swiss tertutup. Okey, jadi itu merupakan lakaran untuk simbol Swiss. Okey, untuk mentol pula. Okey, untuk mentol, okey, ini lakaran dia, simbol dia. Okey, macam mana kita nak buat? Kita buat satu garis lurus. Okey, bulat di tengah-tengah. Okey, dan pangkahkan, buat garisan pangkah. Lepas tu kita buat. Okey, yang ini cikgu buat dengan komputer, dengan pointer. Tak ada cikgu tak menggunakan pembaris. Kalau kamu buat nanti, buatlah elok-elok gunakan pembaris. Ini cikgu bagi contoh saja. Okey, kelas. Lepas tu kita lakar, cuba lakar macam mana litar bersiri. Kita lakar secara penuh. Kalau litar bersiri macam mana? Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, ikut bahan-bahan yang ada dalam litar bersiri ini. Okey, kalau ada satu bateri, kita buat simbol satu bateri. Kalau dia ada guna dua mentol, kita buat simbol dua mentol. Kalau satu Swiss, kita buat simbol satu Swiss saja. Okey, sama juga dengan litas selari ya, kelas. Okey, litas selari. Okey, yang ini litas selari kita buat. Okey, kita buat yang ini mewakili Swiss.
Ada 2 Swiss dan 2 mentol. Okey. Litar selari dia ada 2 cabang, iaitu cabang pertama dan ini cabang yang kedua. Okey. Okey kelas. Jadi ini merupakan lakaran litar menggunakan simbol. Okey kelas. Okey. Untuk aktiviti membina litar siri dan litar selari, okey, cikgu faham sekarang. Okey, permasalahan sekarang susah untuk kita bersemuka. Lebih-lebih lagi kita nak buat eksperimen secara live. Okey. Tapi kali ini cikgu nak perkenalkan kita boleh juga buat eksperimen secara maya. Okey. Apa yang kita gunakan adalah kita gunakan satu yang dinamakan program menggunakan PET simulation. PET simulation. Membina litar menggunakan PET simulation. Cikgu dah sediakan link di sini. Nanti cikgu akan sediakan send link juga di WhatsApp grup kita. Jadi ini apa dia maksud membina litar menggunakan PET simulation? Kita boleh menggunakan PET simulation untuk membina litar elektrik secara maya. Maksudnya kita tak perlu ada makmal, kita tak perlu sediakan bahan, kita tak perlu sediakan mentol, tak perlu sediakan wire, kita cuma buat secara maya. Untuk pengetahuan murid-murid juga, kamu juga boleh buat PET simulation ini menggunakan handphone kamu juga. Jadi di sini cikgu letakkan link virtual lab yang digunakan. Jadi yang ini juga kita klikkan di sini. Klikkan link di sini. Kita akan terus pergi ke PET interactive simulation. Yang ini ada butang play, kita cuma tekan je butang play ni. Tekan je butang tu, terus masuk kepada PET interactive simulation. Dia terus kepada screen maya untuk kita buat litar elektrik secara virtual lab. Di sini dia ada sediakan ikon wire, bateri, mentol, light bulb, resistor. Mungkin kita tak gunakan resistor dulu, kita gunakan Swiss. Dan ini adalah dia punya laluan elektrik. Sekarang cikgu nak tunjukkan bagaimana kita boleh membuat litar bersiri dahulu menggunakan PET simulation ini. Cikgu harap kamu perhatikan betul-betul. Yang ini ada ikon wire. Kita klik pada ikon ini, kita cuma tarik ke sini. Tarik, kita boleh panjangkan dia. Panjangkan. Lepas tu kita pendekkan dulu. Kita kenakan. Lepas tu kita mulakan sini dulu. Lepas tu kita ambil wire. Masukkan sini wire. Lepas tu kita ambil wire lagi. Kakkan di sini. Panjangkan sikit. Ambil lagi wire, kita letak di sini. Lepas tu kita turun ke bawah. Lepas tu wire lagi, kita ambil wire, letak sini. Lepas tu kita ambil Swiss, letak sini. Lepas tu kita ambil bulb, kita letak sini. Wire ni juga kita ambil sini, letak sini. Turunkan bawah, dan wire ni. Nak letak wire ni di bulb mesti di kalau dah ada keluar simbol yang warna bulat, yang berwarna kelabu ni, maksudnya sambungan kamu betul. Di sini dia ada keluar semua yang kelabu ni.
Apabila cikgu tutupkan switch nanti, kita akan tengok apa yang berlaku. Okey, ini maksudnya mentol tu menyala. Okey, tengok laluan elektrik dia. Okey, kita gunakan yang konvensional. Ini laluan dia. Okey. Okey, apabila switch ditutup, aliran elektrik dia mengalir. Okey, dalam satu laluan. Kamu tengok dalam satu laluan kan, 1 liter laluan sahaja. Okey, dalam 1 liter laluan sahaja. Okey, apabila cikgu bukakan switch, okey, tak ada. Okey, sekarang kita nak cuba pasang 2 mentol. Okey kelas, jadi cikgu dah letakkan 2 mentol untuk litas siri tadi. Okey, dan cikgu cuba tutupkan. Okey, jadi murid semua dapat lihat kedua-dua mentol ini menyala. Okey, dan kita gunakan, dah tengok laluan elektrik dia. Laluan elektrik dia pun, kamu tengok anak panah dia pun semakin perlahan. Kenapa? Kerana dia berkongsi kuasa dengan mentol yang satu lagi ni. Okey, jadi laluan dia hanya satu laluan, dan kecerahan dia, kamu tengok kecerahan dia pun semakin berkurang. Okey, kerana dia berkongsi satu volten yang sama. Okey, yang ini merupakan litas siri yang ada 2 mentol. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan macam mana kita nak buat litas selari. Okey, litas selari. Okey, seperti yang cikgu cakap tadi, kita perlukan 2 cabang. Okey, kita akan buat satu cabang ni macam ni, dan kita switch. Okey, bab wire. Okey, ni. Okey, lepas tu kita buat cabang yang kedua kat di sini, tarik ke bawah, switch. Okey, mentol, wire lagi di sini, tarik. Okey, tarik sini. Okey, sehingga ada yang bulat kelabu ni timbul, baru sambungan kita betul. Okey, kita cuba tutupkan mentol yang ini satu. Okey, apa yang kamu nampak murid-murid, apa yang kamu dapat perhatikan di sini, kedua-dua mentol ini menyala. Okey, berbanding dengan litas siri tadi, kamu tengok kecerahan dia bagaimana? Kecerahan dia lebih jelas lagi. Okey, kamu nampak yang kuning, garisan kuning ni kalau dia panjang, maksudnya kecerahan dia lebih kuat ataupun lebih terang. Okey, dan laluan di sini dia gunakan 2 laluan. Okey, yang ini laluan pertama. Okey, laluan yang pertama untuk cabang yang pertama. Yang ini laluan yang kedua untuk cabang yang kedua. Okey. Okey. Okey, dia ada lebih daripada satu laluan. Okey, sekarang kita nak tengok apakah perbezaan antara litas siri dan litar selari. Okey, kita lihat litas siri dulu. Okey, litas siri dulu, kalau apa-apa terjadi dalam litas siri ini, contohnya kalau switch dia rosak, okey, dua-dua mentol tak dapat menyala. Okey, dua-dua mentol tak dapat menyala. Okey, berbanding dengan litas siri, okey, kalau switch A ni rosak, okey, mentol B ni masih dapat menyala. Okey, kenapa? Kerana dia ada satu lagi laluan di sini. Kamu tengok, ini dia guna laluan yang, kerana laluan yang kedua ni dia masih ada aliran elektrik dia mengalir. Okey. Okey. Jadi untuk laluan yang pertama tadi dah rosak, tak ada laluan, dia tak dapat mengalir. Tetapi mentol di sini masih dapat menyala. Okey, kamu tengok, on lagi. Berbanding dengan litas siri tadi, kalau switch dia rosak, dua-dua mentol tak dapat menyala. Okey, kita tutup lagi, kita tengok mentol dia. Okey, dan satu lagi perbezaan dia, kecerahan mentol di litas siri adalah kurang berbanding dengan litar selari. Litar selari maksudnya lebih jelas.
Okey, jadi inilah litar yang kita selalu gunakan pada masa sekarang, terutamanya di rumah kita. Okey, contohnya kalau di bilik abang kamu rosak, mentol di bilik kamu masih lagi dapat menyala, kerana dia gunakan sistem litar selari. Okey, murid-murid semua, cikgu harap kamu dapat faham dan cikgu harap kamu dapat cuba dengan sendiri menggunakan pad simulation ini. Okey, seperti cikgu cakap tadi, kamu boleh juga cuba buat di handphone kamu sendiri. Okey, boleh download di handphone kamu. Okey, kita boleh cuba. Contoh, kalau wire yang litar cabang pertama ni rosak, okey, mentol ni masih dapat menyala. Okey, kalau dia rosak, maksudnya mentol masih dapat menyala. Okey, okey kelas, jadi cikgu harap kamu boleh cuba sendiri. Okey, kamu boleh cuba sendiri di laptop ataupun handphone kamu sendiri. Jadi link untuk pad simulation ini nanti cikgu akan send di WhatsApp group kita masing-masing. Okey, cikgu harap kamu dapat buat. Okey, kita tak perlu beli apa-apa bahan, cuma kita buat secara maya saja, secara virtual lab saja. Okey, okey, cikgu rasa itu saja untuk kelas kita pada pagi ini kelas. Okey, jadi nanti juga akan bagi latihan untuk kamu. Okey, cikgu harap kamu bersedia dan cikgu harap kamu dapat mengikuti apa yang cikgu telah ajar kamu untuk hari ini. Okey, kelas. Terima kasih.